Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita sedikit ruang dan sedikit kesempatan untuk malam ni kita dipanjangkan umur, masih berada dalam bulan Ramadan, yang mana malam ni masuk malam yang ke apa tuan? Ada bunyi 20 ni. Malam yang ke-10, alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, minta maaf tuan-tuan, terpaksa ambil masa tuan-tuan awal sebab saya tersalah susun jadual saya bertindih malam ni. Jadi dah tak ada orang nak ganti saya kena pergi dua-dua tempat. Jadi saya kena sini permulaan, satu lagi kena pergi hujung. Jadi saya minta maaf sikit lah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang manusia, dia bekerja dengan satu syarikat, satu company selama 30 tahun. Daripada dia muda sampai dia tua. Daripada pangkat yang paling rendah sampailah pangkat yang paling tinggi. Dan tiba tahun yang terakhir untuk dia berkhidmat. Last dah. Kira tahun depan tak dah. Next year pencen, tak payah pergi office dah. Baik. Kalau kita lah manusia ni tadi tuan-tuan, kita nak pilih yang mana? Satu ke dua? Yang pertama, bila dia tahu tahun tu tahun yang terakhir, tahun depan tak payah pergi office dah, yang ni last, maka dia bermalas-malas. Main office lambat, balik office awal. Orang main pukul 8, pukul 10 baru sampai. Orang balik pukul 5, pukul 3 dia cabut dah. Pukul 10 sampai pukul 5 tidur pula dekat surau. Kan? Buat kerja pun tak siap, tunjuk contoh yang tak baik pada pekerja-pekerja baru. Sehingga akhirnya dia keluar daripada company dia dengan nama yang tak elok. Walaupun mungkin 29 tahun yang dulu dia ni pekerja yang cemerlang, tapi disebabkan dia buat problem last year dia kerja tu, menyebabkan bila dia keluar daripada tempat kerja dia, dia dikenang sebagai pekerja yang tak bagus. Atau yang kedua, bila dia tahu bahawa dia ni tahun yang terakhir berkhidmat, tahun depan dia tak ada dah berkhidmat dekat company yang bayar gaji dekat dia selama 30 tahun ni, maka dia memberikan pada tahun terakhir tu semua yang dia ada. Dia berikan segala-galanya. Dia letak semua diri dia untuk berbakti pada company ni tadi. Dia kerja sungguh-sungguh, dia tunjuk contoh yang baik pada pekerja yang baru, dia turunkan ilmu pada pekerja-pekerja yang baru, kerja dia siap lagi comel daripada sebelum-sebelum ni, sehingga akhirnya dia keluar daripada company ni dengan nama yang wangi. Orang kenang dia sebagai pekerja yang bagus. Dia dah keluar pun bos ni duk sebut dia lagi. Dulu kita ada pekerja macam ni, sekian. Nampak? Kalau kita lah tuan-tuan jadi manusia ni tadi, kita pilih mana? Nombor satu ke nombor dua? Nombor apa? Nombor dua. Ada waras akal manusia mesti akan pilih nombor dua. Tak ada yang akan pilih nombor satu. Maka begitulah kita setiap kali masuknya Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan yang malam ke-10 dah ni tuan-tuan. Setiap kali kita masuk Ramadan tuan-tuan, dan sepanjang sebulan dalam bulan Ramadan, kita mesti mana dah yang tak main surah. Tuan-tuan, malam pertama dah lah kita sembahyang jarak. Kemudian ramai pula sampai belakang. Ini dah lah jarak, tak penuh masjid tuan-tuan. Bukan sinilah, tempat lain, dekat Zimbabwe. Sini okey. Tuan-tuan, nampak tak? Sebab apa? Tak ada feeling ni. Ramai mana dah manusia yang sudah berakhir Ramadan dalam diri dia sebelum berlalunya Ramadan yang sebenar. Ramai mana dah? Ramai mana dah duk fikir jalan tol. Jalan Tukar Abdul Rahman, duk shopping. Nak buka puasa dekat luar sampai tak tarawih. Ramai. Kan? Ada benda-benda ni anak tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tak ada feeling ini Ramadan terakhir. Tuan-tuan, barangkali ada di kalangan kita mungkin isteri dia, mungkin suami dia,
mungkin mak ayah dia, mungkin adik-beradik dia, mungkin kawan-kawan dia, kawan office dia, sahabat andai dia. Ramadan tahun lepas adalah Ramadan yang terakhir. Mereka tak sempat pun dengar Ramadan tahun ni. Mungkin ada di kalangan kita yang Allah ambil nyawa Ramadan tahun lepas, Ramadan yang terakhir. Dan kalau kita tanya mereka balik tuan-tuan, mereka pun tak sangka Ramadan tahun lepas adalah Ramadan yang terakhir. Dan benda tu boleh jadi dekat kita tuan-tuan. Barangkali Ramadan ni yang terakhir, kita tak sempat pun Ramadan akan datang. Bawa hadiah yang paling bernilai untuk disembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, bila sebut ni Ramadan, mungkin Ramadan yang terakhir, saya nak share dengan tuan-tuan 3 amalan. 3 amalan yang kalau kita nak Ramadan ni comel, Ramadan kita berkualiti, kita jaga 3 amalan ni tuan-tuan. Apa dia? Yang pertamanya tuan-tuan, jaga isyak berjemaah, jaga subuh berjemaah. Jaga 2 ni tuan-tuan, isyak jemaah, subuh jemaah. Ada, jaga 2 benda ni. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut barang siapa solat isyak berjemaah, maka ditulis baginya seolah-olah solat separuh malam. Tuan-tuan, separuh malam berapa lama? Lebih kurang 5 jam. Tuan-tuan semayang isyak berjemaah lebih kurang 15 minit, Allah bagi pahala macam kita semayang 5 jam tak berhenti. Siapa sini pernah semayang 5 jam tak berhenti? Buang angkat tangan. Kita semayang tak berhenti tak pernah. Tidur tak berhenti ada tuan. Lagi-lagi bulan Ramadan. Tidur ibadah, dia pantai tidur lepas subuh sampai maghrib. Itu bukan ibadah, itu jenazah tuan. Baik, anda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tak ada orang semayang 5 jam tak berhenti, tapi kita jaga isyak berjemaah, Allah bagi pahala ditulis bagi kita seolah-olah solat separuh malam. Dan Nabi sebut diikuti pula lepas pada tu solat subuh berjemaah. Kita solat pula subuh berjemaah, maka ditulis baginya seolah-olah solat sepanjang malam. Maknanya kita semayang 10 jam tak berhenti, Allah bagi pahala. Baik, kenapa saya sebut 2 waktu ni kita kena jaga bulan Ramadan? Bukan waktu lain tak payah jaga. Waktu lain kalau boleh semua jemaah, alhamdulillah. Cuma mungkinlah tak sempat. Zuhur dekat office, asar dalam kereta, maghrib buka puasa. Jadi 2 waktu ni jangan miss. Dan mudah untuk kita jaga. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan yang pertamanya kita ada tarawih. Sahur tu memudahkan kita untuk salat berjemaah. Lepas tu lepas sahur jangan lena. Ini lepas sahur dia bantai lena, kena pula makan nasi tuan-tuan. Subuh sekali dengan gajah, lepas setengah subuh tuan-tuan. Gajah pun terkejut ada orang subuh sekali dengan dia. Pas sahur pergi masjid jemaah. Lepas tu kita ada sahur. Bila sahur mudah untuk kita berjemaah di surau. Tuan-tuan, katalah bulan Ramadan kita jaga 2 waktu ni. Tiap-tiap malam tuan-tuan jaga 2 waktu ni. Tiap-tiap malam tak habis sampai pun qiyamul waktu, Lailatul Qadar waktu ni. Itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang penting Lailatul Qadar pada malamnya bulan Ramadan. Jadi bila dah kita tak tahu malam Ramadan bila, kita buat tiap-tiap malam. Malam Lailatul Qadar, anak kita tak tahu bila, maka kita buat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam tuan-tuan jaga isyak jemaah, subuh jemaah. Kena dengan malam Lailatul Qadar tuan-tuan, dapat pahala solat sepanjang malam selama 1000 bulan atau 83 tahun. Siapa sini mu 80? Buang angkat tangan. Tak angkat tangan tuan-tuan. Kalau angkat tangan kena balik lah, mana boleh masuk masjid. Kan? Makna tak ada orang boleh ibadah sampai 83 tahun, tapi kita jaga hak tu lah. Dapat solat sepanjang malam selama 1000 bulan. Satu. Saya pergi ringkas-ringkas tuan-tuan. Nombor 2, amalan yang kalau boleh jangan miss, jangan tinggal bulan Ramadan ni apa tuan-tuan? Nombor 2, jangan tinggal solat tarawih dan bersekali dengan tok imam. Orang kita tarawih juga, apa masalah tok imam tak habis lagi, dia cabut dah. Nabi sebut man qama ma'al imam, siapa yang pada bulan Ramadan ni dia berdiri sekali dengan tok imam. Maksud berdiri ni apa? Solat tarawih sekali dengan tok imam. Hatta yansarif, sampai tok imam cabut, tok imam beredar. Beredar ni maksudnya apa? Sampai tok imam habis sembahyang. Maksudnya dia solat habis sekali dengan tok imam. Makna kalau tok imam buat 20 campur 3, dia 20 campur 3 sekali dengan tok imam.
8 campur, kalau Tok Imam 8 campur 3 dan 8 campur 3 sekali dengan Tok Imam. Maka Nabi kata apa? Seolah-olah ditulis baginya solat sepanjang malam. Sebab tu biar habis sekali dengan Tok Imam. Sini buat 8 ke 20? 8. Tuan-tuan lagi senang. Ini tak, lepas 8 dia cabut. Tak tunggu witir sekali dengan Tok Imam. Katanya semayang kat rumah. Bohong. Tak ada semayang kat rumah. Tak dah pergi part lain lah. Tak orang rumah ajak pergi jalan lah, ajak pergi shopping lah. Tak ada tak. Settle kat masjid. Tak? Settle kat masjid. Dia kata, ustaz kalau buat witir, saya tak boleh lah bangun qiyamul lail. Qiyamul lail pun tak bangun tuan. Dia tak ada masalah. Kalau tuan-tuan witir pun, malam tuan-tuan boleh bangun qiyamul lail. Tidak ada masalah. Boleh tuan-tuan semayang sunat. Walaupun tuan-tuan dah tutup dengan witir. Jadi timah tahu ni boleh tu. Boleh tuan. Ni semua jadi geng pitam. Tahu pitam? Persatuan Imam Tarawih Amatur Malaysia tuan. Ni semua kan, daripada malam tamu sampai malam 30 semua baca alam tarokai. Entah yang dirahmati oleh Allah. Ni, jadi jaga dua ni. Tiap-tiap malam kita jaga Isyak Jumaat, subuh Jumaat, dan jaga tarawih sekali dengan Tok Imam. Kena dengan malam Lailatul Qadar tuan-tuan. Dapat apa? Dapat pahala solat 2 malam tak berhenti selama 1000 bulan. Mana nak cari? Mana nak cari? Sebab tu kalau boleh yang ni kita jaga tuan-tuan. Biar kita jangan miss dua amalan ni. Dan yang ketiga tuan-tuan, akhir sekali. Saya minta maaf, saya mungkin habis awal sikit malam ni. Tak sampai 30 minit. Baik, yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nombor 3. Hak ni amalan ni pun kita tak boleh tinggal. Tuan-tuan, dia intipati Ramadan. Dia isi Ramadan. Dan jangan berlalu hari kita tanpa kita melakukannya. Apa dia? Sedekah. Sedekah ni isi Ramadan tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi SAW sahabat sebut, kana Nabi SAW ajwadan nas. Nabi orang yang paling pemurah. Kalau zaman Nabi itu ada orang paling pemurah, Nabi lagi pemurah daripada dia. Sebab pemurah Nabi tak ada. Nabi ada sikit. Yang sikit tu Nabi bagi pada orang tak ada langsung. Kita ada banyak baru kongsi. Kalau sikit mungkin untuk diri kita dan keluarga sahaja. Tapi bila banyak baru kongsi dengan orang. Nabi tak. Yang sikit tu Nabi kongsi. Yang sikit tu Nabi bagi pada orang. Sebab tu Nabi disebut orang yang paling pemurah. Dan Nabi akan lebih pemurah. Makna pemurah Nabi tu 2-3 kali ganda apabila masuknya bulan Ramadan. Jadi akhlak ni kita kena ambil. Masuk bulan Ramadan kita kena jadi lagi pemurah. Ini akhlak Nabi. Jangan kita masuk bulan Ramadan kita jadi orang lagi kedekut daripada bulan Ramadan. Maka itu berlawanan dengan sifatnya Nabi. Itu berlawanan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berlawanan dengan akhlak Nabi tak dapat duduk dengan Nabi dalam syurga. Sebab Nabi sebut orang yang paling dekat dengan Nabi dalam syurga ialah orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Akhlak mulia akhlak siapa? Akhlak Nabi ya? Tak ada akhlak lain lah. Maka menjadi orang yang pemurah dalam bulan Ramadan itu merupakan akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan ni tuan-tuan, Allah bagi kita hadiah untuk kita selamat pada api neraka. Sebab Ramadan ni bulan itqu minan nar, jauh pada api neraka. Maka nak jauh pada api neraka tuan-tuan, tak boleh lari daripada sifatnya pemurah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, orang yang pemurah ni tuan-tuan, yang pertamanya qaribu minallah. Dia ni dekat dengan Allah. Allah kasih, Allah sayang orang pemurah. Wa qaribu minan nas, dia ni dekat dengan manusia. Orang sayang, orang kasih, orang pemurah. Wa qaribun minal jannah, dia dekat dengan syurga. Wa qaribun minan nar, dan dia dekat wa ba'idun minan nar, dan dia jauh pada api neraka. Dan Nabi sebut pula al-bakhilu, orang yang kedekut. Siapa orang kedekut ni? Yang pertamanya ba'idun minallah, jauh pada Allah. Allah benci orang kedekut. Sebab tu siapa yang kedekut atas dunia, dia mengundang penghinaan Allah di hari akhirat. Tak ada kebaikan untuk orang kedekut. Yang kedua, ba'idu minan nas, jauh pada manusia. Manusia tak suka orang kedekut. Tuan-tuan, orang tu kalau dia kedekut, dia kedekut sekalipun, dia tak suka orang kedekut dengan dia. Betul tak? Walaupun dia kedekut, dia tak suka orang lain kedekut dengan dia. Anak tu lumrah manusia. Ba'idu minan nas, jauh pada manusia.
wa ba'idum minal jannah, jauh pada api pada syurga, wa qaribum minan nar. Nabi sebut orang kedekut ni dia dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nak selamat pada api neraka, kita tidak boleh sama sekali pilih jadi orang yang kedekut. Bahkan tak boleh kita berbangga kalau kita jadi orang kedekut. Tak? Kena berbangga jadi orang yang pemurah sebab dia dekat dengan syurga. Dan bila sebut sedekah ni tuan-tuan, ni saya nak ajak tuan-tuan balik nanti. Tuan-tuan yang ada zakat pendapatan, ada zakat perniagaan, ada zakat emas, zakat apa sekalipun tuan-tuan. Tuan-tuan balik, tuan-tuan kira. Kira siap-siap. Lepas tu tuan-tuan bayar bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab nak mengambil fadilat, Nabi sebut satu amalan fardu digandakan sebanyak 70 kali ganda. Bulan lain nak bayar zakat boleh, tak ada masalah. Zakat pendapatan apa semua nak bayar boleh, tak ada masalah. Tapi kita rugi 70 kali ganda bulan Ramadannya. Jadi tuan-tuan balik pakat-pakat kira siapa ada zakat yang nak kena bayar tu, tuan-tuan kira. Tuan-tuan pergi bayar dekat pusat zakat, orang yang layak dapat zakat tuan-tuan bagi, dapat pahala 70 kali ganda. Digandakan sehingga 70 kali ganda. Buat bulan ni tuan-tuan. Anak pakat-pakat buat. Jangan simpan duit zakat kita tu. Orang tak bayar zakat hari akhirat, harta zakat tu akan berubah jadi ular, Nabi sebut. Bila berubah jadi ular, ular tu akan makan dia pula di hari akhirat. Dah lah makan. Ular tu cakap ular, dia kata apa? Ana maluka wa ana kanzuka. Aku ni bukan orang lain, ular ni cakap. Aku ni hartamu. Aku simpananmu. Yang kamu simpan, kamu tak bayar zakat, kamu tak sedekah atas dunia dulu. Jadi tuan-tuan, itu 3 amalan. Kita balik cuba buat. Tiap-tiap hari kita tak miss. Mudah-mudahan. Katalah Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini Ramadan terbaik. Yang bila kita bawa pada Allah, kita akan balik dengan hati yang seronok. Sebab apa? Siapa yang seronok dengan datangnya Ramadan? Seronok ni dengan mana apa? Seronok ibadah. Seronok dia dengan suasana Ramadan. Seronok dengan kelebihan Ramadan. Maka dia akan gembira ketika mana bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam. Saya sekadar dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.